Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang memang mengejutkan. Akhirnya, seorang yang amat penting, seorang yang amat besar di dalam keuangan negara Malaysia, yaitu bekas Menteri Keuangan II, yaitu Johari Abdul Ghani, akhirnya bersuara dan beliau telah menunjukkan kredibiliti, integriti yang terbaik yang buat Najib Razak terkejut. Pasti Najib Razak terkejut dan kecewa. Okey tuan-tuan dan puan-puan, 6 Jun baru saja diterbitkan, lebih kurang pukul 12 tadi diterbitkan. Pengampunan kes rasuah kecil akan sebabkan berlaku kes rasuah besar. Diterbitkan di Malaysia kini 6 Jun 2022. Bekas Menteri Keuangan II iaitu Johari Abdul Ghani tidak begitu berkenan dengan satu cadangan daripada bekas jurubeng Nazir Razak untuk memberi pengampunan kepada kes-kes rasuah lampaui yang tidak serius. Ketua UMNO Wilayah Persekutuan itu memberi amaran akibat pemberian pengampunan kes rasuah kecil boleh membawa kepada perlakuan kes yang lebih besar. Katanya tidak sepatutnya ada sebarang pengampunan bagi individu yang melakukan rasuah dan mereka harus dihukum dengan hukuman yang mencerminkan kesalahan mereka. Katanya lagi, mengapa perlu ada pengampunan bagi jenayah rasuah sedangkan tiada pengampunan bagi kesalahan lain di bawah kanun kesiksaan? Betul. Kenapa? Untuk melindungi siapa ini? Katanya lagi, sepatutnya tidak ada perbezaan sama ada perbuatan rasuah itu serius atau tidak. Semua rasuah itu serius tanpa mengira darjat. Rasuah besar atau kecil membawa kepada kemerosotan sistem sesebuah negara dan ia dianggap sebagai kerugian kepada negara, katanya. Tambahnya lagi, sekiranya kita membenarkan perbezaan antara rasuah serius dan tidak serius, ini hanya akan membawa kepada perlakuan rasuah yang lebih besar kerana semua kesalahan serius bermula daripada perlakuan kesalahan lebih kecil dan kurang serius, katanya. Tambahnya lagi, kita juga memerlukan agensi penguatkuasaan yang berkesan yang dapat melaporkan terus kepada Parlimen. Kita mesti memastikan tiada pendakwaan terpilih atau double standard. Tambah bekas ahli Parlimen Titi Wangsa itu lagi. Penguatkuasaan dan tindakan tegas terhadap rasuah sudah pasti merupakan jalan ke hadapan untuk memastikan negara kita bebas daripada rasuah. Tambahnya dalam kenyataan itu. Dia berkata demikian ketika menghadiri satu majlis di Pusat Dagangan Dunia KL pada Jumaat. Nazir, iaitu adik kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, ditanya perkara yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah sistemik negara termasuk rasuah sekiranya berkuasa. Nazir mencadangkan anti rasuah seperti dilaksanakan di Hong Kong pada era 1970-an. Dia merujuk kepada kaedah yang diperkenalkan oleh Hong Kong pada tahun 1970-an untuk menangani rasuah yang berleluasa di bandar pelabuhan itu, di mana kerajaannya menawarkan pengampunan kepada kesalahan sebelum 1977, tetapi menggunakan pendekatan yang tegas terhadap kesalahan selepas itu. Perkara kedua yang saya ingin tangani ialah rasuah, katanya. Bagaimana untuk membasmi rasuah di negara ini, katanya. Terdapat model di Hong Kong 1970-an. Mereka merombak sistem, menawarkan pengampunan dan shoot to kill, iaitu hukuman tegas. Katanya, apabila sudah ramai orang yang terlibat dalam rasuah, anda mesti ada pengampunan. Jika tidak, semua orang akan menghalang usaha anda untuk membersihkan sistem, katanya lagi. Okey, apa pendapat kamu? Perlukah untuk diampuni orang yang sudah berrasuah ini? Yang rasuah kicik-kicik. Saya pun tidak pasti apa rasuah kicik-kicik. Tapi itulah daripada Malaysia kini, 6 Jun 2022 dengan tajuk pengampunan kes rasuah kecil akan sebabkan berlaku kes rasuah. Iaitu kata bekas Menteri Keuangan II, iaitu Johari Abdul Ghani, yang tidak begitu berkenan dengan cadangan daripada bekas jurubeng Nazir Razak untuk memberi pengampunan kepada kes-kes rasuah lampau yang tidak serius. Saya setuju, apapun kesalahan tetap kesalahan, mana boleh. Jadi ada prosesnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Ada satu artikel yang baru saya terima, dokumen yang baru diterima yang amat menarik daripada sahbudin.com.net. Tajuknya, maknanya sekarang PM tak perlu tergesa-gesa lagi nak bubar parlimen. Abaikan saja desakan kluster mahkamah. Pertikaian sama ada parlimen perlu dibubarkan dengan segera atau sebaliknya kini menjadi isu yang semakin membahang antara dua kumpulan dalam UMNO. Kluster mahkamah dan mereka yang menyokong kumpulan itu telah dan sedang mengasak Perdana Menteri Malaysia iaitu Ismail Sabri Yaakob dengan pelbagai cara agar segera untuk membubarkan parlimen. Setelah berjaya meluluskan usul dalam PAU 2021 yang menetapkan PRU 15 hendaklah diadakan sebelum pemilihan UMNO, kemudian meminda perlembagaan parti bahawa pemilihan UMNO hanya boleh diadakan 6 bulan selepas PRU dilangsungkan dan tekanan terbaru melalui Convention BN. Terbaru ini mereka mulai mengingatkan Ismail Sabri berkenan MOU dengan Pakatan Harapan pula. Yang mereka gembar-gemburkan ialah kononnya MOU itu tamat pada 31 Julai ini, yang bermakna parlimen sudah boleh dibubarkan selepas tarikh itu kerana tiada lagi sokongan daripada Pakatan Harapan. Ia juga kononnya bersesuaian dengan keputusan MT UMNO yang tidak menyambung lagi MOU itu selepas 31 Julai. Kluster Kabinet dalam hal ini lebih selesa PRU 15 tidak diadakan segera. Bahkan mencadangkan parlimen hanya perlu dibubarkan di hujung penggal sedia ada iaitu sehingga Mei 2023. Hujah mereka, kerajaan perlu lebih masa untuk berperanan dengan lebih baik dalam menyelesaikan isu-isu rakyat sebelum PRU 15 hendak diadakan. Mereka juga menyelar tindakan mengaitkan MOU dengan UMNO kerana perjanjian itu antara kerajaan dengan PH sama sekali tidak ada kena-mengena dengan UMNO. Selain kluster kabinet, PH juga turut sama mempertikaikan UMNO berhubung dengan keputusan yang mereka ambil berkaitan MOU kerana UMNO pada hakikatnya tidak terkait sama sekali. Berikutan isu MOU semakin diperdebatkan antara dua kluster ini sejak kebelakangan ini. Pelbagai kenyataan dan selar-menyelar antara dua kluster UMNO itu mula semakin panas dalam sehari dua ini. Dalam masing-masing berhujah mempertahankan kenyataan itu, apa yang menarik sekali ialah tindakan Anwar Musa yang tampil mendedahkan butiran penuh MOU itu. Katanya bagi yang suka menulis tetapi malas membaca, menyelidik atau mungkin sengaja mahu mengelirukan fakta, saya hantarkan di sini dokumen rasmi atau salinan MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan, katanya. Tambahnya lagi, sila teliti perkara 2 dan 3 dalam MOU berkenaan. Saya adalah salah seorang yang mewakili kerajaan yang telah menandatangani MOU tersebut, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, demikian adalah bahagian 2 atau perkara 2 dan 3 yang disebut oleh Anwar Musa tersebut. Jadi saya bacakan tempoh masa nombor 2. Perkara nombor 2 adalah tempoh masa. Memorandum persefahaman ini hendaklah berkuat kuasa daripada tarikh perjanjian ini ditandatangani dan hendaklah terpakai sehingga pembubaran Parlimen Malaysia ke-14, katanya. Nombor 3, perkara 3, persefahaman pihak-pihak. Kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 hari bulan Julai 2022. Kerajaan hendaklah berusaha dengan ikhtiar terbaik melaksanakan setiap satu dan segala transformasi yang dicadangkan dan dalam aturan masa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kemudian nombor 3.3 sebagai balasan kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi dalam aturan masa yang dipersetujui di dalam lampiran kepada memorandum persefahaman ini, Pakatan Harapan dengan ini bersetuju untuk melaksanakan perkara berikut pada masa yang material, katanya. Sebagaimana dokumen yang disertakan itu, perkara 2.1 MOU itu menyebut memorandum persefahaman ini hendaklah berkuat kuasa daripada tarikh perjanjian ini ditandatangani dan hendaklah terpakai sehingga pembubaran Parlimen Malaysia yang ke-14. Bagi perkara 3.1 pula, fakta yang tertulis memaklumkan kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 hari bulan Julai 2022.
Berdasarkan fakta itu adalah jelas MOU antara kerajaan dan PH akan terpakai sehingga tamat tempoh penggal parlimen dibubarkan dan tidak disebut ia berakhir pada 31 Julai. Dan oleh kerana ada persetujuan bahawa kerajaan tidak akan membubarkan parlimen sebelum 31 Julai 2022, bermakna penggal parlimen sedia ada ini boleh terus dipertahankan sehingga parlimen dibubarkan yang tidak diketahui bila tariknya yang sebenar. Yang tidak boleh kerajaan buat cuma melakukan pembubaran parlimen sebelum tarikh 31 Julai 2022. Artinya, tempoh yang dibenarkan dalam MOU itu untuk Ismail Sabri membubarkan parlimen ialah selepas 31 Julai sehinggalah tempoh pembubaran parlimen. Selagi parlimen tidak dibubarkan, selagi itu MOU adalah sah dan terpakai. Soal bila parlimen perlu dibubarkan, mahu dibubarkan, ia terpulang kepada budi bicara Perdana Menteri untuk memilih waktu yang sesuai untuk memenasihati Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berkenaan dengannya. Yang jelas, MOU itu memberi peruntukan yang jelas bahawa Ismail Sabri tidak perlu tergesa-gesa untuk membubarkan parlimen. Kenapa beliau perlu tergesa-gesa mahu membubarkan parlimen, sedangkan ada tempoh yang selesa dan panjang untuknya berbuat demikian itu, iaitu bermula pada 31 Julai sehingga pembubaran parlimen ke-14. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, MOU terpakai sehingga parlimen dibubarkan dan tempoh penggal parlimen ini ialah Mei 2023. Maka, buat apa Perdana Menteri mahu memilih tarikh yang awal atau dalam tempoh terdekat ini untuk membubarkan parlimen sebagaimana yang didesak oleh kluster mahkamah? Tunggulah dekat-dekat Mei 2023 nanti. Sekaligus desakan kluster mahkamah sudah tidak laku dan boleh diabaikan begitu sahaja. Ditulis oleh Sabuddin Hussein, bertarikh 5 Jun 2022, diterbitkan di sabudin.com.net. Dengan tajuk maknanya sekarang PM tak perlu tergesa-gesa lagi nak bubarkan parlimen. Abaikan saja desakan kluster mahkamah. Tuan-tuan dan puan, hanya secara kebetulan agaknya yang mendesak ini tidak lain dan tidak bukan adalah kluster mahkamah. Yang kepala-kepala ketua-ketua yang mendesak ini secara kebetulan adalah kluster mahkamah. Zahid Hamidi, Najib Razak, Ahmad Maslan, Tok Mat Hassan dan lain-lain. Okey. So apa-apapun saya berharap semoga negara Malaysia akan terus aman damai. Semoga politik Malaysia akan menjadi semakin baik dan yang paling penting kita doakan semoga Tuhan terus memberkati negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi kalau kamu suka channel ini untuk dapatkan setiap hari cerita-cerita terbaru, artikel-artikel terbaru, ulasan-ulasan terkini di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.